Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid tahun 3. Jadi untuk minggu ini kita masih lagi di bawah tajuk nombor hingga 10,000, di mana kemahiran kita akan belajar cara untuk anggar kuantiti sesuatu objek ataupun gambar, dan juga kita akan belajar tentang pola nombor. Jadi untuk itu cikgu nak murid-murid rujuk buku teks muka surat 15 hingga 16 dan 20 hingga 21. Baik, mari kita lihat untuk kemahiran pertama, anggar lebih atau kurang. Jadi cikgu nak murid-murid buka buku teks muka surat 15 sama-sama dengan cikgu. Sebagai pengenalan, mari kita lihat rajah. Dia ada 3 bekas ya, bekas 1, bekas 2 dan bekas 3 yang berisi tepung. Okey, kalau kita tengok bekas 3 ni penuh, bekas 2 ni lebih kurang separuh dan bekas 1 ni sedikit. Jadi dia bagi kuantiti ataupun jisim untuk bekas kedua sahaja, iaitu 1500 gram tepung. Jadi apa murid perempuan ni bagi tahu? Jisim tepung di dalam bekas 2 lebih kurang separuh daripada jisim tepung di dalam bekas 3. Lebih kurang separuh. Itu dia punya istilah. Kalau bekas 3 penuh, bekas 2 ni lebih kurang separuh. Apa pula dia bagi tahu lagi? Jisim tepung di dalam bekas 1 kurang daripada 1500 gram. Kenapa? Kita tengok kalau 1500 gram di bekas 2 ni separuh, kalau bekas 1 lebih sedikit kan? Jawapannya kurang daripada. Apa pula yang kedua? Seterusnya dia tulis jisim tepung di dalam bekas 3 lebih daripada 1500 gram. Kita tahu bekas 3 ni penuh. Kalau bekas 2 separuh, nilai dia 1500 gram ataupun jisim dia 1500 gram, dah tentulah bekas 3 itu lebih daripada 1500 gram. Itu istilah-istilah untuk kita anggar. Kita boleh gunakan lebih kurang, kurang daripada ataupun lebih daripada. Baik, sekarang mari kita lihat pula contoh lain. Dia tunjuk gambar shampoo. Shampoo ni isi padu dia. Isi padu selalu kalau shampoo kita panggil isi padu. 1200 ml. Penuh ya. Penuh satu botol shampoo 1200 ml. Kemudian kita tunjuk satu shampoo yang dia punya isi padu separuh. Separuh. Jadi dia tulis lebih kurang 600 ml. Kenapa lebih kurang 600? Sebab kalau penuh 1200 ml. Kalau separuh, kita nampak gambar tu separuh kan. Jadinya lebih kurang 600 ml. Separuh daripada 1200. Okey, mari kita lihat pula ribbon. Kita ada ribbon biru dengan ribbon merah. Ribbon biru dia tulis di sini. Dia punya panjang 100 cm. Apa durian ni tanya? Anggarkan panjang ribbon merah. Berapa cm agak-agaknya? Kalau kita tengok, dia lebih kurang separuh ataupun kalau separuh kat sini kan. Kalau separuh kita tahu 100 cm. Separuh daripada 100 cm tu, setengah daripada 100 cm tu 50 cm. Agaknya berapa anggaran? Boleh murid anggar berapa agaknya ribbon merah ni? Mungkin ribbon merah ini, kalau 50 cm di sini, ribbon merah ini lebih kurang. Kita guna perkataan lebih kurang 40 cm. Baik, sekarang mari kita lihat contoh soalan yang melibatkan anggar lebih atau kurang. Jadi, untuk panduan murid-murid boleh terus buka buku aktiviti muka surat 9. Cikgu tunjuk sama-sama macam mana kita nak anggarkan bilangan objek. Murid perlu tulis lebih daripada, kurang daripada ataupun lebih kurang. Lebih daripada, kurang daripada ataupun lebih kurang. Kita tengok objek. Contoh A, ada 600 biji manik kan. Kalau di sebelah dia tunjuk lebih kecil sikit kan saiz dia. Jadinya jawapan di sini dia terletak kurang daripada 600 biji. Jadi kalau murid tengok B ni, ada 4 rim kertas A4 ya, ataupun 4 kertas A4 ni 2000 keping dia punya bilangan dalam tu. Jadi yang sebelah ni gambar ni dia ada 5 rim kertas A4. Dia lebih tinggi. Jadi apa agaknya jawapan dia? Murid tulis dalam ni. Lebih daripada 2000 keping ke, kurang daripada ataupun lebih kurang. Sama juga yang ni. Dia dah keluarkan 200 keping untuk satu rim kertas. Yang ni yang lebih tinggi. Okey, jadi berapa? Murid letakkan. Dan D pula botol minuman. Ada 1000 ml isi padu botol yang tinggi. Jadi kalau botol yang kecil, agak kecil saiz ni, berapa?
lebih daripada 1000 ml ke kurang daripada ataupun lebih kurang. Nanti murid isikan sendiri. Baik, seterusnya kita masuk kepada kemahiran seterusnya iaitu pola nombor. Jadi untuk itu cikgu nak murid-murid buka buku teks buku surat 20. Jadi mari kita belajar tentang pola nombor. Kita tengok soalan ni. Apakah pola nombor di bawah? Kita ada nampak daun dengan set-set nombor di dalamnya kan. Beberapa daun. 1200, 1205, 1210 hinggalah 1225. Kemudian kita nampak ada belalang melompat dari daun ke daun. Dan nombor ni dibezakan dengan ada nombor berwarna pink. Dari 0 menjadi 5, menjadi 10, menjadi 15. Kita dah belajar tentang tertib nombor. Jadi kita tahu ini tertib nombor menaik. Sebab ia daripada nombor semakin kecil menjadi nilai semakin besar. Tapi apa kaitannya pula dengan pola nombor? Kalau kita tengok murid ni bagi tahu tadi, nombor pink ni dia bertambah 5, tambah 5. Dari 0 menjadi tambah 5 jadi 5, tambah lagi 5 jadi 10. Jadi kalau murid tengok di sini, nombor kalau semakin besar iaitu tertib menaik, kita nampak simbol tambah, pola nombor menaik. Kita panggil pola nombor itu pola nombor menaik. Okey. Kalau nombor semakin kecil, tolak pola nombor menurun. Macam soalan nombor 2 ni kan, kereta api dengan set-set nombor. Kalau kita tengok daripada 3076 jadi 3070, 3064, seterusnya hingga 3052. Jadi nombornya semakin menurun. Turun berapa? 76, tolak 76 menjadi 70, jadinya tolak 6. 70 menjadi 64, tolak lagi 6. Jadi pola nombor ini kita tahu nombor semakin kecil, ada tolak ni, pola nombor menurun berapa? 6. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan dia? Kalau nak tulis jawapan, kalau soalan 1 tadi, pola nombor apa? Menaik 5. Nombor semakin besar, nombor tertib menaik, jadi ia menaik. Menaik berapa? Dia tambah 5, tambah 5, tambah 5. Dan yang kedua tadi jawapan dia pola nombor menurun kerana nombor semakin kecil kan. Menurun berapa? Menurun 6. Ini cara tulis jawapan untuk pola nombor. Baik, mari kita lihat soalan seterusnya. Jadi soalan di buku teks muka surat 20 hingga 21. Kita tengok nombor 3. Ada set-set nombor di tapak kaki kan. Daripada 4130 jadi 4140 sehinggalah 4180. Jadi dia nampak, dia tulis di situ tambah 10, tambah 10, tambah 10. Jadi ini ialah pola nombor menaik 10. Jadi nombor 4 pula, mari kita tengok. Nombor 4 ni agak sukar. Kenapa? Kerana dia tidak bagi set nombor yang lengkap. Ada set nombor di tempat kosong yang kita perlu isi. Dia bagi 8200, 8100, 8000. Bermula dengan 8500 kan. Kita nampak ia semakin menurun. Jadi kita tahu ia pola nombor menurun. Tapi berapa-berapa? Untuk itu kita cari nombor yang berdekatan. Yang ni nombor berdekatan. 8200 nak jadi 8100. Jadi rumah ratus yang berbeza kan, nilai tempat ratus. Dari 200 nak jadi 100. Jadi kita tahu ia pola nombor berkurang 100 ataupun menurun. Dia tolak 100, tolak 100. Jadi macam mana nak tahu di petak kuning itu? Sama juga 8500 tu kita buang 100 ataupun tolakkan 100. Jadi kita buat bentuk lazim. Kalau kita tak boleh nak congak, jadi jawapan dia 8400. 8400 kita tolak lagi 100. Kita buat bentuk lazim. Jadi dapat 8300. Jadi kita tahu ini pola nombor menurun 100. Baik, sekarang mari kita lihat set soalan. Set soalan untuk pola nombor. Okey, murid boleh tengok buku aktiviti muka surat 12. Cikgu bagi panduan untuk murid jawab. Okey, kita tengok soalan pertama aktiviti 1 tu. Isi petak kosong 1A kan. Kita tengok nombor di situ. Nombor tu daripada 1048 jadi 1050, 1052, 1054, 1056. Jadi nombor itu semakin menaik. Kita tahu nombor itu tertib menaik. Jadi kita dapat dah jawapan. Pola nombor ini pola nombor menaik. Tetapi kita nak tahu dia menaik berapa. Dari 48 nak pergi 50. Okey. Mestilah tambah 2 kan. Kalau murid kira 48 tambah 2. 49, 50. 50 nak pergi kepada 52. Tambah lagi
2. Jadi kita tahu, oh ini pola nombor menaik kerana dia tambah kan. Tambah lagi 2, tambah lagi 2. Apa maksud tu? Jawapan dia pola nombor menaik 2, 2. Okey, kita tengok pola B. Daripada 7,316 jadi 7,310. Jadi pula 7,304 sehinggalah 7,262. Jadi kita nampak ini tertib nombor menurun kan. Nombor tertib menurun. Tapi menurun berapa? Yang ni yang murid perlu tahu. Dari 7,316 nak pergi 7,310. Jadi ia berkurang 6. Okey, tolak lagi 6. Tolak lagi 6. Jadi kita tahu ini pola nombor menurun. Jawapannya macam mana? Pola nombor menurun 6. Baik, sekarang kita lihat soalan buku aktiviti muka surat 12. Soalan nombor 2. Soalan ni lebih rumit. Kerana apa? Kerana dia tidak lagi bagi set nombor yang lengkap. Dia bagi set nombor di mana murid perlu tentukan pola nombor tersebut, pola nombor menaik ke menurun, berapa-berapa. Kemudian murid perlu isi pula nombor-nombor yang seterusnya di petak kosong. Jadi kita ada 2 kerja kat sini. Jadi mari kita lihat contoh. Cikgu akan bimbing murid macam mana nak buat untuk mudahkan murid buat. Jadi dari 2,985 nak pergi 2,965. Dari 85 nak pergi 95. Dah tentulah ia nombor yang menaik kan. Tapi menaik berapa? Jadinya dia tambah 10. 85 tambah 10 jadi 95. Ini kita boleh congak lagi. Jadinya dapat dah 2,965. Kemudian nak tambah lagi 10 untuk isi di petak kosong. Macam mana? Kalau kita tak tahu macam mana nak buat, kita boleh buat bentuk lazim. Kita buat bentuk lazim di tepi-tepi buku aktiviti ataupun murid cari kertas kosong. Kita buat bentuk lazim seperti ini. 2,965 tambah lagi 10. Jadinya murid dapat 3,005. Murid tulis 3,005. Nanti tambah lagi 10. Sebab kita tahu dah sekarang ni, ini pola nombor menaik 10, 10. Jadi nanti murid-murid tambah lagi 10 dan isi di tempat kosong. Okey, kita tengok soalan B pula. 4,400 ada tempat kosong. 4,200 ada lagi tempat kosong. 4,000. Jadi kita tahu ini nombor menurun. Pola nombor menurun. Tapi menurun berapa-berapa? Kalau kita tengok nombor yang berubah 400 nak pergi kepada 200. Apa tengah-tengah? Tengah-tengahnya adalah 300. Sebab apa? Sebab dia pola nombor menurun 100, 100. Kita tolakkan saja. 4,400 tolak 100. Jadi 4,300. Yang ni kita boleh congak kan? Tolak lagi 100 jadi 4,200. Nanti tolak lagi 100. Nanti murid isi tempat kosong dia. Untuk murid tengok dari 400 jadi 300 jadi 200. Agaknya berapa kat sini? Okey, tengok soalan C pula. Dia ada 3,000. Ada tempat kosong, ada 5,000. Agak-agak berapa? Di tengah, nilai tempat digit yang digit ribu yang berubah kan. 3,000, dia mestilah jadi 4,000. Kemudian jadi 5,000. Tapi dari 3,000 nak jadi 4,000 tu berapa? Dia pola nombor menaik 1,000, 1,000. 3,000 tambah 1,000 jadi 4,000. 4,000 tambah lagi 1,000 jadi 5,000. 5,000 nanti kena tambah lagi 1,000 murid isi tempat dia. Tapi macam mana nak cari yang depan sekali ni? Depan sekali ni sebelum 3,000. Murid-murid agak berapa? Sebelum 3,000 dia jadi berapa ribu? Cikgu nak murid-murid fikir. Okey, untuk D pula ataupun tambah. Berapa tambah 1,000 dapat 3,000 ya. Okey, untuk D kita tengok. 8,964 dia jadi 8,960. Kita nampak nombor semakin menurun. Tapi menurun berapa? Kita tak tahu. Kita pun buat bentuk lazim macam cikgu cakap tadi kan. 8,964 tolak 8,960. Jadi dapat 4. Jadi nombor ini menurun 4, 4. Pola nombor menurun 4, 4. Okey, tolak lagi 4. Okey, murid tolak lagi 4. 8,960 tolak 4. Dapat 8,956. Nanti murid akan buat bentuk lazim. Murid tolak lagi 4 dan tolak lagi 4 untuk jawapan seterusnya. Jadi cikgu rasa ini sahaja kemahiran kita pada minggu ini. Nanti kita jumpa lagi minggu depan untuk kemahiran yang lain.